Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usikum wa iyana bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah la'allakum turhamun yawmal qiyamah. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberi kesihatan, afiat, dan masih lagi kita berada di dalam keadaan kita wasiam di waktu siang hari di akhir Ramadan ini, dan semoga-moga kita dapat lagi berqiyam di waktu malam sebagai qiyam Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dengan itu, semoga dengan semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala membalaskan atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hubung kait dengan masalah hadis tadi, satu hadis di hadis qudsi, hadis yang dibahasakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Pengertian hadis ialah kita maklum barang yang dinakal diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya dan perbuatannya dan juga takrirnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Taala yang ia bukan daripada ayat Quran. Dengan tepat kita nak kenal hadis kursinya, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata qala Allah Taala. Seperti kita nak hikayat satu perkataan satu orang. Kata Khalid, maknanya kita ni hikayat perkataan si Khalid, kita hikayat perkataan si Umar, bukan perkataan kita. Umar kata, kita pun cerita perkataan si Umar. Ni pun Nabi SAW dia kata Allah berfirman, maka dia kata qala Allah Ta'ala ana 'inda zanni 'abdi bi. Dia dapat itulah bila hadis kursi, perkataan aku kembali kepada Allah Ta'ala. Murak dengan mutakallim kena pada Allah Ta'ala. Tapi kalau hadis nabawi, bila dia kata aku tu kena ke Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga Allah Ta'ala kata tapi tuju ke Nabi seperti ayat Quran, qul kata ulimu ya Muhammad in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu sebenar-benar kamu kasih ke Allah, maka kamu ikutlah akan aku. Walaupun itu ayat Quran, tapi aku kena ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia kata Allah berfirman, aku 'inda dhanni 'abdi bi, aku adalah di sisi seka hamba aku dengan aku. Yang di sini Allah Ta'ala kata aku di sisi seka hamba aku dengan aku. Maka sengka kita ni ada dua. Ada maksudnya sengka baik, ada pula dalam sengka buruk. Maka Tuhan kata aku di sisi seka hamba aku dengan aku. Seolah-olahnya Imam Ahuraya, kalau mu seka dengan aku tu buat baik, aku buat baik. Kalau mu seka pada aku tu dia tu buat buruk, aku buat buruk, tu mu seka ke mana? Maka di sini setengah daripada hadis ini menggalakkan kepada kita, bahkan wajib di atas kita kena husnul zan.
Kita kena baik lagi dengan Allah Ta'ala. Jahat sekor dengan Allah tu masalah maksiat batin yang terbesar. Ya. Tengok kalau orang jahat sekor dengan kita rasa macam mana. Tapi oleh kerana kita tak tahu dalam hati seseorang hamba, nampak demo tu buat baik pada kita, kita pun kita pakai zahir, inna nahkumu bizawahir. Kerana kita tak tahu hakikat sebenar, kita tak tahu batin hati seseorang dengan Allah Ta'ala tak beritahu. Jadi apabila kita tahu kata orang dak suka kita terbagai buruk, maka kita marah. Kita marah, tapi dah kita tak tahu demo baik, kita suka kata demo tu baik. Tapi Allah wa huwa alimun bi zatis sudur. Ia Allah, dia tu amat mengetahui barang di dalam hati seseorang hamba itu. Jadi kalau kita suka baik, sebab itulah apa yang berlaku atas diri kita, kita kena suka baik semua. Allah Ta'ala berlaku ke atas kita susah, kita suka tak dia baik. Ada kebaikan sebaliknya. Ada kebaikan di sebaliknya. Kadang-kadang 2 lapis, 3 lapis ada baik, kita tak nampak. Sebab tu kita disuruh minta selamat. Allahumma inni as'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. Tak ada Islam bukan. Nah, itu perangai orang kufur dengan Allah. Dah kalau sebenar gitu minta turun azab atas kepala kami ni, minta turun hujan batu atas kami, tak boleh kita Islam. Kita disuruh minta selamat. Bila kita mintakan selamat, mintakan afiat, Allah suruh kita minta. Tiba-tiba kita minta selamat, lepas dah kita minta selamat jatuh sakit. Kita minta afiat, tiba-tiba kita kena kemalangan. Macam mana? Kita kembali balik pada kita mesti kena sengkau baik pada Allah Ta'ala. Ya, selamat ni berapa cara? Terkadang dalam sakit tu selamat. Terkadang dalam kita minta afiat kita no, depan no, kita minta ya Allah selamatkanlah, selamat jatuh sakit tu selamat. Kadang-kadang kita faham kata selamat ialah sihat semua. Nah, betul kita faham gitu. Sebab itulah bagi-bagi sahabat dia tengok mati syahid, mereka lebih selamat melalui dengan syahid itu. Bukan arti selamat tu kerana itu nafsu kita bila kita tak faham tu kita selamat agak apa kita kanak semua tu dapat. Terkadang kita minta selamat tapi kita kanak suatu tak dapat. Mana lagu mana hak munak tu tak selamat bagimu. Sebab wallahu ya'lamu wa antum la wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Bila Allah tahu kamu tidak tahu, kamu mesti sengkau baik pada dia. Bila sengkau baik pada dia, apa yang berlaku semua ada padanya kebaikan. Seperti kita contoh, pasal apa kita serah kepada doktor, kita serah pada bomo. Walaupun doktor kata penyakit kamu mesti kena buat pembedahan. Yang siapa kita sanggup beri tanda tangan izin kepadanya. Ahli keluarga semua beri sen tanda tangan supaya buat pembedahan. Kenapa? Kerana bukan bomo nak buat menjahat kepada si pesakit. Bahkan dia bercara, kalau dia tu kuasa boleh tolong nyawa. Tapi hak tu tak ada daya upaya. Sekadar ikhtiar tak ada bomo nak merosak kepada orang sakit. Itulah makna katanya Allah Ta'ala kata di sisi sengkau hamba aku dengan aku. Bermakna kita diwajibkan sengkau baik. Barang kita hilang, kita kena sengkau baik. Ada di sebaliknya tu hikmah. Kemungkinan barang ni kalau kita dah taruh lagi, kemungkinan barang ni tak selamat bagi kita. Maka dia buah hak ni, beri hak ni. Tapi oleh kerana dia bercanggah dengan nafsu kita, kadang-kadang kita main suka buruk. Macam mana sebab tu kadang-kadang kita segi suka tu gana orang ni kufur dengan Allah Ta'ala, Tuhan beri dia sehat lah, sedangkan dia tu deraka dia malah bukan kufur saja, tambah pula dah mabuk lagi, apa lagi, zina dan sebagainya.
Sombong lagi. Tapi Tuhan beri sihat. Tapi kena ingat pemberian itu panggil apa? Itu istidraj. Tu panggil istidraj. Maka pemberian panggil apa dia? Itu lebih baik pada dalam lebih baik di dalam keuzuran lagi pada dalam keadaan sihat. Itulah makna katanya kita diwajibkan kena sangka baik dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala taklid, aku di sisi seka hamba-Ku dengan aku. Dia taklid situ. Di sisi seka hamba-Ku. Arti kalau hamba-Ku seka buruk aku buat buruk. Sebab tu kita kalau dalam dosa banyak, bila kita dosa banyak, harap-harapkan Allah tu ampun. Walau dosa banyak pun harap tu ampun, kerana kemurahan Allah Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku, Allah Ta'ala kata, luas. Bila luas, telus semua perkara. Barang luas. Dah luas, lega gak, telus segala perkara. Tu rahmat Tuhan. Maka kita dalam dosa, kemungkinan Tuhan nak akad seseorang orang ni, terkadang akad dengan jalan melalui taat. Terkadang Allah Ta'ala akad seorang-seorang ni dengan melalui maksiat. Ada juga. Ayo. Sebab tu kita tak tahu matlamat kita seka baik semata. Seka baik semata. Sebab tu kita bila kita dalam keadaan kita sihat, kita diwajibkan bersama antara khauf dan raja. Harap pada rahmat 50%. Dan takut daripada azab pun 50%. Supaya apa? Kalau kita berat kebala harap sangat, nanti kita tu nak jadi besar hati. Bila nak besar hati, bawa pada berani maksiat. Maka kita kena ada takut 50%. Takut terlalu sangat, lebih pada 50%, takut membawa kepada putus asa daripada rahmat. Sedangkan putus asa ni dosa besar pula. La taqnatu min rahmatillah. Dengan tu wajib atas kita khauf dan raja, takut akan azab Allah dan harapkan rahmat Allah. Beri sama berat. Ulama ibarat macam dua sayap. Burung tak boleh nak terbang kalau tak sihat salah satu sayap. Maka sayap sihat dua belah baru dia terbang tu dengan sempurna. Demikianlah. Kecuali kalau kita tu orang dalam keuzuran. Apalagi keuzuran kita tu buat pada makhluk yang ditakuti. Hak tu kena memenangikan rojak di atas khuf. Harap kita tu kena lebih naik persen lagi. Bila harap kita ni, harapkan rahmatmu, dengan rahmatmu ampunkan kesalahan aku. Sebab apa? Sebab aku diisi seka hamba aku dengan aku. Dosa sebanyak mana pun rahmat Tuhan luas, harap-harap dia ampun. Aku diisi seka hamba aku dengan aku. Harap kata aku apa. Tapi kalau ada jalan aku ni dosa banyak, beratlah tak. Tu dosa kena apa dia marah. Seolah-olah timurmu tak harap aku. Tengok kita kalau besar. Tiba-tiba kita jamin 100% kata apa segala masalahmu tak apa aku sanggup. Segala apa aku bertanggungjawab. Data-data dia mungkin waktu duit kelima. Lagu mana kerja? Aku dah sanggup dah ke? Mula berasa bina. Artimu tak harap aku. Mari perasaan. Kalau siapa jadi naik suara sikit dah lah. Jadi mu ni tak harap aku. Aku sanggup gitu, mu ni mu tak harap. Kita marah lah. Tak harap marah lah. Demikianlah. Sebab tu kalau kita salah sebanyak mana pun, harap kita tu tinggi. Bina di atas aku diisi seka hamba aku dengan aku. Kalau kita duk tak ada jalan, dosa kita ni tak nak apa, dia marah tambah. Sebab maksudnya kata kita harap ke dia, sengkau buruk ke dia, kita rasa orang suka jahat lah. Kita dah bantu dia, mau dah baik pada mereka suka atau kita tu niat kau lain. Allah mai perasaan. Itulah lebih kurang sebagai contoh dia buat perbandingan. Masya-Allah, jazakumullah khair, barakallahu fik, wa yaftah alaikum. Alhamdulillah, mudah kita dapat dengar bagaimana penjelasan hadis kursi tadi. InsyaAllah semoga kita tiap-tiap orang hidup harian kita tu sentiasa seka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat benda yang disetujui oleh diri kita pun kita seka baik. Dan kalau berlaku yang tak cocok dengan nafsu atau diri kita sekalipun, mesti juga kita seka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sempurna iman kita. Baik, sekarang insya-Allah kita ada soalan
yang mana saudara kita di rumah hantar melalui pad Jamiah kita ni. Di antara soalan itu, satu saudara kita tanya, hamba ni kena kurung 15 hari di Bakok, nak klik rumah tak boleh. Jadi adakah boleh hamba wakil pada ayah yang duduk di Nara ni keluar zakat kepada anak-anak hamba di rumah? Ya, sebagaimana beberapa kali kita sebutkan, amal zakat sama ada zakatul amwal dan juga zakat fitrah ialah masuk daripada ibadat maliyah yang terima wakil. Nah, ibadat badaniyah mahdhah taqbalun niyabah. Terima wakil. Bila terima wakil, sah, boleh kita wakil tolong mengeluarkan zakat fitrah diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Harta kita. Ya, harta kita tak ada. Sebab kalau harta kita tak ada milik, dia tak wajib mula lagi dah lah. Sebab syarat nak wajib zakat fitrah tu dia kena kaya pada malam raya, hari raya tu. Apa kalau kita tak ada harta, dia tak wajib mula lagi. Ni kita ada, tapi kita sekarang ni duk terkurung, terhad dengan sebab sekarang ni. Nah, nak balik tak boleh. Lalu tu kita wakil kepada ayah kita ataupun kepada siapa saja. Tu sah wakil. Masya-Allah. Baik, juga soalan daripada saudara kita Fairuz Abdul Ilah. Dia tanya, adakah boleh ibu bapa beri zakat kepada anak bawah jaga ayah sendiri tapi beri atas jalan sabilillah? Baik, kita maklum bahawasanya orang yang berhak zakat itu salah satu daripada 28, tapi zaman kita ni orang panggil sahaya tu sudah tidak ada dah. Nah, ada pahala panggil Al-Quran wa fir riqab jamak pada raqabah, asalnya leher batat kak. Mana ditasbih ke orang jadi sahaya ni seperti binatang yang lehernya diikat tali, lembu, kambing ikat tali tekak leher. Tu panggil raqabah, muraknya sahaya. Apabila dia tu ditaklik oleh Tok Ngulu, apabila mu dia usaha bekerja cari dalam masa tipu sekian-sekian, 2 kali ataupun 2 nguat 3 nguat kata gilah, apabila mu bayar habis semua, maka mu merdekalah. Arti sahaya yang ditaklikkan merdeka dengan ada bayaran tertentu. Maka masa tu dia sangat-sangat perlulah kepada pertolongan untuk nak bayar dia kepada Tok Ngulu supaya dia terjadi orang merdeka. Tu panggil riqab. Maka tu sudah tidak ada zaman kita. Jadi masih ada zaman kita ke al-fuqara juga, zaman ke zaman turun menurun tak habis-habis lah. Al-masakin pun begitu, dan amil tu ada di setengah-setengah tempat bila dibuat latihkan. Apa tu timbul masalah, bolehkah ataupun memadakah kita nak berikan zakat, sama ada zakat fitrah dan zakat harta, beri kepada anak-anak cucu kita yang di bawah jagaan kita. Maka kita sedia maklum bahawa kalaulah anak-anak kita tu yang fakir, cucu kita maksudnya dia tu yang fakir atau miskin, yang kita ni masih adalah orang punya kekayaan wajib ke zakat, kita nak bagi ke dia atas nama fakir miskin tidak boleh. Sebab bila anak cucu kita tu yang fakir, wajib atas kita nafkah dia. Bila wajib nafkah, tak panggil fakir, tak panggil miskin dah lah, kerana cukup dengan nafkah tu. Maka kita nak beri zakat, nak ganti nafkah dengan zakat tak boleh. Nafkah dia wajib suku, nafkah belanja sangat tu suku, dia cukup dengan sangat, tak ada dah nama fakir dan miskin. Itu maksud kata tak boleh kita sebagai asal ibu bapa nak beri zakat kepada anak cucu yang di bawah jagaan. Begitu sebalik. Saat ni tanya beruntuk mana kita ibu bapa turun ke anak cucu, dan sebaliknya. Sebalik macam mana? Ibu bapa kita sebagai anak nak beri zakat pada ibu bapa, begitu sebagai kita cucu nak beri zakat pada datuk nenek kita. Cuba sama masalah. Jikanya
ibu bapa kita masuk dalam orang susah, dan orang ni orang yang kata tak boleh nak pergi jauh usaha dah, dan kita anak cucu masuk dalam orang kaya, ya wajib atas kita sanggup. Kita nak beri dengan zakat tak boleh, kerana wajib kita tak sanggup dia. Itu atas nama fakir miskin tak boleh. Tapi soalnya atas nama sabilillah. Atas nama sabilillah. Masalah anak cucu kita tu, kalau dia tu dah balik tapi dia mengaji menuntut ilmu syarak, maka kita nak beri zakat atas nama tu tak apa. Bukan beri atas nama fakir miskin. Dia tak ada fakir, dia tak ada miskin. Boleh dia ni dah yang murah saat ni pun dia ni dah. Tak ada. Mana harus? Ya, boleh memada. Kan dia ambil bahagian sabilillah, bukan bahagian fakir miskin. Soalan yang berikut, dia tanya masalah satu gatal dalam mazhab Hanafi sama dengan berapa kilo? Dalam mazhab Hanafi satu gatal tu ialah dalam 3 kilo. Tak sama dengan mazhab kita. Tak sama mazhab kita tu ada kata 2 kilo 7. Nah, seperti kita ni menentu 2 kilo 7 ni. 2 kilo 7. Hanafi 3 kilo. Maka seelaklah kalau kita tu nak taklid pada masalah beri zakat fitrah dengan qimah, dengan mata wang. Lepas kita nak taklid mazhab Hanafi, seelaknya kita ambil atas 3 kilo tu lah. Maka lah ni beras segatal 70 70. Maka kita segatal atas kata 2 kilo 7 tadi. Tak 2 kilo 7 tadi. Jadi manakala kita nak berlaku tahun hari, seelaklah kita pakai berat 3 kilo. Mana nak ambil lagi? Tu lebih tu bau kena malah. Dah kita nak maksudnya nak sini dah. Tu baru kena molek dengan kita nak taklid bekat-kelit sekat-sekat tu, seolah takut nak cari kemudahan semata-mata. Dia ada satu syarat juga kita nak taklid ni, jangan kosak nak cari mudah semata-mata. Mudah jalan ni pergi kau ni, mudah sini pergi kau ni. Dia panggil jangan semata-mata taklid nak cari kemudahan. Hanya bila kita nak taklid, tak kalau dia mudah, tapi setiap jalan yang mudah ada tempat dia payah. Mudah di sini tapi tempat beratnya di situ. Ya comel. Kita kira dengan 3 kilo. Soalan ini supaya lebih kurang dengan soalan tadi. Awak kat anak. Cuma ni tukar daripada adik anak dengan pak anak, jadi soalan kakak beri zakat kepada adik. Atas nama fakir, adakah boleh? Tu ya. Kerana apa? Kerana apa dia saudara, tak ada masuk dalam kata wajib nafkah. Maka tu boleh. Ya, kita sebagai kakak tiba-tiba kita kerja ada siapa hak zakat. Adik kita tak orang fakir miskin, kita beri. Bahkan ini lebih afdal pada kita beri pada orang lain. Pahala lebih banyak. Pasal apa? Pasal kita keluarkan zakat, kita boleh pahala mengeluarkan zakat. Di samping beri zakat ada tambah silaturrahim lagi. Kalau kita beri pada orang lain tu nama mengeluarkan zakat saja, tak ada masalah silah. Ini ada silah pula lagi. Bakal lebih afdal. Sama lagi bab zakat ni, dia tanya sah atau tidak kita pindah zakat fitrah. Ya. Ini masalah memindah tempat. Tu pun setengah satu daripada masalah, setengah daripada masalah khilafiyah di antaranya. Maka kita sudah maklum kebanyakannya dipakai harus memindah zakat daripada tempat wajib. Ni banyak kita ada bawa ni, ada amalkan. Kita ada di tanding pindah buat di jalan dan sebagainya. Nakluz zakah dia panggil. Soalan hari ni ada setengah-setengah tempat tu dan baru cadar dah asyik semaya raya di masjid, panas semaya di rumah. Saya tanya kalau semaya di rumah ni sunat ke tak baca khutbah? Baik.
Ni juga ni kata hikmah Allah Ta'ala buat jadi susah ni di sebaliknya boleh ilmu banyak patut kena suka baik. Ni kat bergaduh tak ada apa orang rakyat kata tahun ni tak boleh maya raya apa tak boleh semaya raya jangan gaduh kan ni nak ambil ilmu banyak. Ya alhamdulillah. Jadi kita tak pernah dalam seumur hidup semaya raya di rumah. Walaupun orang tak semaya hari apa hari raya semaya. Tiba-tiba tahun ni berlakunya tak boleh nak semaya di masjid umpamanya setengah-setengah tempat. Jadi maka kita malam bukan kata tak semaya di masjid kata semaya dak, semaya sunat raya itu di sunat sama ada dengan semaya tu berjemaah apa ni. Semaya sunat raya ni salah satu untuk semaya sunat ia dituntut padanya berjemaah. Maklum semaya sunat tuntut pada jemaah. Tarawih yang kita dah maklum tu witir khas dalam bulan Ramadan. Bila habis bulan Ramadan witir tu diteguhkan sunat seperti biasa, cuma tak dituntut padanya jemaah. Dan juga setengah pada semaya ditutup pada jemaah semaya minta hujan istisqa, dan setengah padanya semaya gerhana dua-dua matahari dan bulan. Dan juga setengah pada semaya sunat ia dituntut padanya jemaah semaya 2 hari raya. Kemudian jemaah di tempat tertentu sama ada di musalla ke di masjid ke. Kemudian tahun ni dia tak semaya di masjid, maka kita nak semayalah di rumah. Timurnya apabila kita semaya raya tu di rumah, adakah disunat padanya berkhutbah? Ni papihi tafsir kan semaya di rumah tak adakah kita semaya berjemaah dengan keluarga kita ataupun jiran beberapa orang, ataupun kita semaya di rumah tu seorang diri kita ataupun masing-masing. Namun semaya raya cara membujuk tu aku semaya raya cara aku, berarti panggil semaya seorang diri. Tu tidaklah disunatkan berkhutbah. Terabah nak ceramah siapa? Ceramah kita sendiri. Wahai aku, takutlah aku akan Allah. Tak ada artilah. Biasanya ceramah tu nak bagi pada hadirin mukhatabin ya hadir itu. Kemudian kalau kita semaya di rumah, kita semaya anak isteri kita dan keluarga kita, maka kita juga disunatkan berkhutbah. Itu dia. Khutbah tak mesti seperti itulah. Paling keluarga berucapkan nasihat apa sepatah dua kata kak. Ni sama soalan sama. Yang satu lagi soalan hak ni luar daripada bab zakat pula. Masih lagi kemarinnya ada saudara kita tanya, dia ni menega tapi modal dia tu dia pinjam duit sanakan. Mana ada pinjam duit sanakan campur dengan duit biar duit remba. Tapi soalan dia tanya apabila menega tu labo. Ada siapa nisab, adakah dia kena keluar zakat? Dia maksudnya begini. Kebanyakan kita panggil pinjam. Sebenarnya kalau pinjam mari daripada perkataan i'arah tu bagi pinjam. Bagi pinjam ni kita pinjam barang ni apa dasar wajib atain tu balik. Tu bagi pinjam. I'arah ini bukan masalah pasal pinjam, tapi masyhur di lidah kita panggil duit pinjam. Sebenarnya berhutang lah. Maksudnya berhutang. Tapi pergi berhutang di bank. Tapi lidah masyhur di si orang awal panggil duit pinjaman. Pinjaman bank. Sebenarnya duit kita berhutang. Tetapi bahasa sistem lah ni tu berhutang mesti kena bayar tu sekian-sekian. Maka dia panggil riba sukuh tu. Tapi tempat kita nak caranya betul pinjam kita ni sah. Kita minta berhutang duit 200,000 masalah. Maka balik pihak ni kejap pun beri berhutang kepada kita 100,000. Walaupun kita panggil pergi penjah. Kalau penjah ni macam terpenjah boleh ke penjah duit? Kita nak pergi nak lakas pada.
Tiba-tiba orang kena cek nak lakas pada boleh nak cak mu bawa duit banyak mana. Ada duit dolar tak? Setengah kita nak pergi kot naik Arab mana, setengah naik luar dia kena ada duit membawa apa dolar. $50 ataupun $100, $10,000. Pak kita tak ada duit dolar. Duit ada tapi tak ada duit dolar. Hak mu ada duit dolar. Ada mai aku nak pinjam. Boleh $1,000. Ada duit kau ada. Aku pinjam duit mu $1,000 sebagai nak buat petunjuk ke di besok lagi. Ada duit ada tunjuk dia pun tanda kata ada sah. Bagi siapa balik sana sudah ambil kelik duitmu. Tu pinjam. Tak ada guna apa pinjam sebentar tak tu balik. Ada apa ni bukan itu yang panggil buta. Bila balik si muqtari, balik si muqri, balik si beri lah kemudian masalah dapat iktarab tu aku buta lah. Dia serah kita pokok ambil. Jadi milik daripada kita, sah kita tasarrufkan duit itu. Tetapi ada haram tu peradilan, padanya kena bayar tu lebih. Maka kita ambil tu buat menego. Mula start daripada mula menego sampai cukup 12 bulan. Itu haul kita tu cukup 1 pusingan. Perniagaan kita tu cukup pusingan. Serta pula dapat nisab. Maka wajib atas kita mengeluarkan zakat. Ya, mana nak buat dalil kata pinjam duit sana, bank duit sana. Lain itu lah. Soal yang sama dengan soal tadi, tapi hak ni adik dia kata boleh ke tak nak bagi zakat kepada kakak perempuan. Kakak perempuan ni rumah dah, cuma tak laki dia tu orang miskin. Ya. Ya kalau tu asal wajib atas suami yang wajib atas suami lah. Maksud di sini seorang perempuan, seorang isteri. Maksud isteri mana orang yang punya suami, seorang isteri tapi si suaminya tu orang miskin. Bila kata miskin juga terbenarnya tak ada nafkah ataupun nafkah tak mencukupi dia panggil. Bila tak mencukupi orang panggil balik si perempuan pula dia tu orang fakir juga. Tapi fakir pun kalau dia terkaya cukup dengan nafkah suami, maka dia tak boleh nak terima zakat. Atau nama fuqara, dia masakin, tak boleh. Tapi di sini dia ada suami, tapi suami dia tu orang miskin juga. Maka tak kala tu nafkah pun tak mencukupi, maka boleh dia menerima zakat. Atau nama fakir miskin boleh. Serupa dengan rupa orang kerja usaha ada tapi tak mencukupi. Bahajak pada 100 sehari tapi boleh hanya 50-60. Maka masalah kata dia tu miskin. Kalau ni soalan mudah tapi boleh ada kalau dia tanya kita buat baca babarnya dah. Boleh ke kita pergi beli beras di pasar di nak lah. Harganya tak sama. Mana sebab apa? Boleh dia lebih murah daripada harga yang ditetap oleh Syekhul Islam. Ambil tu kuala. Masalahnya hak ditetapkan tu 70 segata. Tapi kita pergi beli di pasar tu boleh 65 masalah 60. Tu. Apa tu? Nak buat zakat tu. Yang masalah kitanya kita tak atas pada benda zakat tu sendiri pada asalnya. Kita sini rolik yang kita nak mengenyek dengan beras, yakni nasi. Beras pula beras jemoh. Kita sini nasi jemoh. Kalau tepat bahasa nasi puluh, beras puluh. Kita sini mengenyek roliknya dengan nasi jemoh, beras jemoh. Tiba-tiba pentingnya betul beras je kita nak keluar makan ni, kita nak keluarkan zakat tu ialah syarat tidak tutup hak yang mahal sangat. Dan syarat tidak tidak menggalakkan hak yang buruk sangat. Kita naknya hak sederhana. Kalau itu beras ada hak mahal lagi pada ni. Siapa beratus ada. Dan ada hak murah lagi pada ni. Yang ni kerik beras tu. Maksudnya kerik beras tu. Ada petetah harga tu lain. Beras ni kerik ni dah. Hak dia mau tak harga 70 kerik ni dah. Tapi bila pergi di kedai tu, kemungkinan si kedai tu dia jual murah pada orang lain. Maka tak ada hal.
Bukan arti kata beras ni rendah pada kerik ni tak lah. Beras kerik tu lah ya. Tapi saja balik Tuhan ni murah. Ataupun terkadang kerana kita sayang apik dia murah dengan kita. Ya, harga fisik tu dah. Ya, itu dia tak ada masalah. Baik, masya-Allah, jazakumullah khair. Antara lagi saudari kita tanya, zakat anak yatim lagu mana babo? Ada qasah? Ya, zakat anak yatim. Jadi kita maklum dulu, anak yatim, anak yang kehilangan, anak yang kecil kehilangan bapa. Sama ada kehilangan tu mati ataupun putus berita suka-sukanya matilah. Masa keadaan yang kecil. Tu murak anak yatim. Sebelum balik, dia balik habis nama yatim. Dia balik habis lah yatim. Sama ada umur tu baru 10 tahun je, tapi dia balik cepat. Kerana masa balik antara 9 tahun ke 15 dengan keluar mani ataupun data haid bagi perempuan, maka baliklah. Cuma waliknya kalau tak keluar mani tunggu umur 15. Jadi sebelum pada balik kehilangan bapa, maka tu panggil anak yatim. Maka anak yatim dia ada padanya tafsir. Terkadang anak yatim tapi yang mempunyai kekayaan. Macam mana? Bapa dia seorang kaya, ada orang kaya ni duit di bank tu berjuta-juta. Betul. Mati. Bila mati tinggal anak kecil-kecil yang belum balik, maka semua panggil anak yatim. Tapi harta peninggalan si bapa tak ada orang lain, ada anak je yang ada. Isteri dan beberapa orang anak, maka harta kaya boleh kepada anak. Maka anak yatim yang kaya. Maka zakat tu wajib atas dia tu, atas anak yatim tu wajib zakat sebab dia ada harta. Tapi yang tasarruf, yang nak meretah cara kebuat zakat, dia sendiri tak boleh. Budak kerana dia budak. Kena walilah. Yang tasarruf kena ambil tanggungjawab. Kena ambil tanggungjawab. Maka wali tu siapa? Moga bapa dah tak ada. Di situ kalau ada qayyim, orang haju cara pak menakal, itulah wali, apa yang waliul mal. Cara ke harta budak yatim ni. Kalau tak ada wali hak tu gak, dia kena qadi lah. Maka qadi lah, dia nak sendiri, dia nak latih siapa cara nak yatim ni. Maka tu dari dia cari qadi serah pada tu email tu ke masalah. Lepas tu ada setengah pendapat yang paling mudah sekali, iaitu di antaranya sabit dengan bicara harta ni ibu sendiri. Waliul mal dia panggil. Jadi mana ibu sendiri boleh tasarruf. Bahkan ibu kalau kita akan lebih simpati kepada anak dia ada. Baik pada orang lain lagi. Sekali duk makan sekali. Duk makan sekali, apa sekali. Habis lagi pula dari darah dia pula. Tu. Ya Allah. Kita kembali pada soalan akidah sikit apa. Tentang zakat banyak ni. Ada saudara kita dia tanya, saudara Irfan. Nama dia tu molek tapi bakal dia tulis kerap lo. Hampir-hampir nak janguk. Kerap lo. Kerap lo. Ya. Soalan mana kalau kau kerap lo apa janguk tak apa, kerap kau gilanya. Masya-Allah. Baiklah, tak apalah. Tanya kata seluruh gurau saja. Ya, nak buat macam mana kalau lah baba rasa mari di hati kita syok keadaan ada Allah. Nauzubillah min zalik. Dia pada asal kita kena faham dulu mana kita ni diwajibkan kenal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintah kita selaku hamba-Nya, suruh kita kenal dia. Fa'lam. Alima ya'lamu, dari segi lugah dengan mana arafa ya'rifu. Dia panggil ma'rifat. Ya. Alima dengan mana arafa. Ilm dengan mana ma'rifat. Tahu, kenal. Tapi kebanyakan jumlah ketahuilah, tahulah, kenalah. Tengok supaya kita katanya, dia mau kenal tak dia tu? Kenal. Dia mau tahu tak dia tu? Tahu.
Kenal. Allah berkata suruh kenal, maka nak panggil kenal tu, nah, iaitulah al-jazmu, kena putus hati. Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Tu nak panggil makrifat, nak panggil kenal, iaitu kita memutus, kita kata putus. Nak kata putus, Tuhan ada. Kita kata dia panggil jazam, memutuskan pada pegangan kita. Kata putus tu jazam. Kata putus kita tu al-mutabiqu lil waqi', yang membetuli dengan diri perkara. Kita memutus kata Tuhan ada, betul dengan waqi' ada. An dalilin, memutus kita tu daripada dalil, ada bukti. Bukti dalil kuat dalil ijmal. Balik kuat kita ni lah dalil kata ada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita nak tengok, kadang-kadang kita nak beberapa perkara tak dapat tu kanak. Tu menunjuk kata ada Tuhan dia menentukan kita. Bukan kita yang menentukan, kita hanya merancangkan saja. Allah yang menentukan. Dalil paling besar sekali, berapa perkara hak kita mau tapi tak semuanya dapat. Dan berapa perkara hak kita tak mau, seperti uzur, sakit, susah tapi tak lepas. Tu dalil besar kata kita ni ada yang duk berihan tak kita untuk menentukan kata kita. Sebab kita menentu nak gini tak boleh gini. Kita tak mau macam ni, berlaku juga. Ni menunjuk besar sekali. Sebab dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri itu tanda besar menunjuk atas keesaan Allah, kuasa Allah. Maka kamu tak nampak ke? Baik. Itulah pandai secara ringkasnya. Kemudian selain daripada makrifat, dia ada lagi beberapa muqabil dia. Satunya jahil. Jahil tak tahu apa-apa. Tuhan ada ke tak ada? Tak tahu. Tu jahil. Maka jahil tu dua pula. Jahil basit, jahil selapih. Semata-mata tak tahu. Tuhan ada ke tak ada? Tak tahu. Selapih. Jahil selagi jahil murakkab. Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Tu jahil murakkab. Sebab dia pergi menentu tak kena kata wakilnya ada, dia kata tak ada. Jadi bertindak-tindak jahilnya. Naik pada tu sikitnya ialah waham. Apa waham? Sengka. Boleh jadi. Kalau dia tanya Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Tapi boleh jadi ada. Boleh jadi ada, dia panggil waham. Kalau kira persen kat, persen banyak dia berasa Tuhan tu tak ada. Kalau boleh jadi ada 30%, tu panggil waham. Maka tak jadi, tak sah iman. Lagi pula naik tinggi pada waham tu syak. Syak ni berapa? Ni kata 50-50. Idrakut tarafain ala sawa', mendapat kedua pihak atas jalan bersamaan. Tuhan ada ke tak ada? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada kali berapa persen, 50%. Boleh jadi ada 50%. Boleh jadi tak ada 50%. Itu 50-50. Itu panggil syak. Maka itu juga tidak sah imannya. Tinggi lagi pada tu dia panggil zan. Lebih pada setengah. Idrakut tarafir rajih, mendapat ke satu pihak yang kuat. Tuhan ada ke tak ada? Ada berapa persen? 90%, 99%, tapi boleh jadi tak ada. Panggil kuat, tak jadi lagi. Dia kena yakin. Itu murak dengan makrifat tadi. Yakin ma la yahtamilun naqidah. Baik, pergi kepada soalan tadi. Seorang itu dia apa dia kata? Kedatangan syak tentang ada Allah. Kedatangan syak tentang ada Allah. Tapi sebenarnya dia soal tu rupa lagu tu. Wakil bukan syak, khawatir mari. Telitah mari, dia kitanya mari. Dia yakin dia yakin Tuhan ada. Tapi khawatirnya mari capak ke litah-litah saya pengen rupa ujian daripada Allah tutsab dia panggil. Bisikan syaitan. Bisikan mari.
Terkadang bisikan ni daripada syaitan. Terkadang bisikan tu mana daripada Allah. Tapi semua tu dari Allah, tapi cara nak sana. Lepas tu nak tahu kata bisikan daripada syaitan, apabila kita berauzubillah dia hilang. Tu cara daripada syaitan. Sebab Allah Taala kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'il billah. Apabila capak daripada syaitan, minta berlindung dengan Allah. Yang mari terlitah biar-biar kita auzubillahi minasyaitanir rajim. Tu cara syaitan. Tiba-tiba kita auzubillah pun tak rai. Mari kita auzubillah. Ini menunjukkan kata ni daripada Allah suatu ujian. Maka itu maksud Allah kata baik khawatir bukan dia syak pada waktu, bukan syak sekali. Bahkan mari hak tu ni hukum tambah kita kukuh lagi. Salah terbuah kalu-kalu tu lah. Kalau begini, kalau begitu, dia buah fardu takdir. Semoga-moga kepada saudara kita yang bersoalan tadi sebenarnya bukan syak kedatangan khawatir mari. Kita yakin adanya Allah, tapi mari sekali Tuhan tak ada sekali punya mari. Itu dia panggil sebagai bisikan saja. Kita ada soalan banyak lagi boleh. Cuma masa kita ada lagi hanya 5 minit. Ya. Tengok sekadar rekan-rekan. Rekan-rekan ni di antaranya minyak wangi, ada alkohol, adakah boleh pakai untuk ibadat sembahyang? Ya, hak tu sudah dibuat perbincangan secara seluruh. Alkohol sakut dengan minyak-minyak wangi ni sudah ittifaq dah ulama bahwasanya ini alkohol ni tidak masalah najis. Sebab alkohol ni dia banyak pula. Banyak pula. Jenis gas lah kita kata mudah-mudah lah. Jenis gas panggil alkohol. Maka setiap di buah dia ada gas. Tengok macam gas di dalam minuman tu. Apa dia Pepsi ke apa tu, ada tuak banyak ada gas. Ada buah-buah tu ada gas. Maka dia ambil daripada buah ni, maka sudah ittifaq segala alkohol yang masuk dalam bau-bau air bau tu, mula-mula dia kata itu bukan najis. Soalan ni untuk isyak soalan ni, tapi hari ni nak tanya dia tak nak jawab. Dia tanya kalau ada khilaf antara kira ilmu falak dengan ru'yah anak bulan, yang mana dia ambil kira? Tu malam esok lah masalah itu. Malam dengan esok petang esok dengan bulan insya-Allah taala. Ya. Bayar fidyah puasa dengan harga ada boleh tak? Bayar fidyah dengan harga. Ya, kita pula pada tadi dia asal fidyah tu ialah makanan itulah ut'imah. Diberikan makanan secupak. Secupak asalnya beras makan ni maksudnya makanan yang golek tepat teh. Bagi kita cupak beras lah. Kita tak puasa hari ni sehari secupak, 2 hari 2 cupak, begitu seterusnya. Maka kita nak tukar lagi kepada qimah. Klik pada bina tadi juga. Ya, hak ni lebih tak soalan tadi juga. Cuma klik hak ni tadi anak ngampak, lepas tu suami dengan isteri. Hak ni suami isteri tak ada tanya lagi. Tadi keluarga dia beradik. Ini menantu, dengan tok tua. Ya menantu tok tua tak ada kena-kena ya ajnabi pada asalnya. Boleh ke tak? Menantu nak keluar zakat tok tua. Ya, boleh, ada masalah. Menantu tok tua suami pada atau isteri pada suami boleh. Suami isteri kaya, dia anak orang kaya, dia orang anak orang peniaga, maka dia berpandang peniaga kaya. Suami dia masuk dalam orang fakir. Maka dia boleh bagi zakat kepada si suami. Hal ni berlaku di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud dia tu isteri 2. Tapi dia masuk dalam orang fakir, mungkin tak ada kerja lain, tu pun mengajar semata. Kalau zaman ni panggil buka pondok Abdullah bin Mas'ud ni. Dia mengajar je dia. Tapi isteri dia 2 tu antara nama Zainab, lepas tu kaya. Malu nego kat hokem sah. Ya. Lepas tu dia nak keluar zakat lah kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Allah tak boleh ke tak zakat. Ini Rasulullah ada. Rasulullah lagi tanya dia. Abdullah malu nak kita tanya. Mungkin tanya sendiri Zainab. Malu nak tanya Rasulullah SAW. Zainab pergi sendiri. Bila pergi ada betul lah temu dengan Bilal. Ya wakil pada Bilal, tolong tanya sikit boleh ke tak seorang isteri nak beri zakat pada suami yang berhak zakat. Tapi jawab ayat kata aku suruh tanya. Saya nak pesan jawab ayat kata aku tanya. Ayat tu seorang perempuan tak tanya masalah jadilah.
Maka anu pun siapa ke Rasulullah SAW. Saya kata, boleh, koyaklah ke Zainab tu, diberi pada suami. Masya-Allah. Nak terlamu doyak nama aku, dah ada koyak dia tahu. Allah. Jadi dia seloroh situ pula dah. Koyak ke Zainab tu, kata beri pada Allah. Isteri sebenarnya apa? Sahabat atas isteri tak ada wajib nafkah. Nak balik tak boleh dah. Nak balik tak boleh. Malaikat isteri tu orang lekat utang. Tu lain. Nak bekah kita nak bekah untuk dia hari yang memadai dia tu hilang nak pakai miskin tapi dia lekat utang. Kita beri pada isteri supaya dia bayar utang. Apa masalah garing. Alhamdulillah penonton dikasihi sekalian. Insya-Allah kita masih lagi mana beradik lagi lah kalau sungguh tak berhenti lagi ni. Tapi oleh kerana hari ni hari Ramadan yang kena berlapis, masa pun kita tak lama lagi tak akan datang waktu berbuka puasa. Untuk hari ni kita shoot sekali dulu. InsyaAllah sebelum kita bersurat berpisah, InsyaAllah kita minta bapa tolong doa dan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbana hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa raddina min al-ma'ishah bima qasamta lana. Allahumma inna نسألك العفة والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.